Masjid Ubudiyah ataupun Masjid Diraja Ubudiyah ialah sebuah masjid negeri di Bukit Candan, Kuala Kangsar, Perak yang dianggap salah satu masjid terindah di Malaysia dan merupakan simbol kebanggaan dan kepercayaan untuk kaum Muslim di Perak. Masjid Ubudiyah terletak di Bukit Candan sekitar 1.7 km dari bandar Kuala Kangsar dan hanya 200 meter dari Galeri Sultan Azlan Shah. Sejarah Masjid Ubudiyah yang terletak berhampiran dengan Istana Iskandariyah asalnya ialah sebuah masjid yang dibangunkan kerana nazar apabila Sultan Idris Murshidul Shah I Sultan Perak ke-28 yang memerintah dari tahun 1887 hingga 1916 mendapat rawatan di Port Dickson Negeri Sembilan. Baginda ada bernazar untuk membina sebuah masjid di Bukit Candan sekiranya kesihatan baginda kembali pulih. Apabila kembali ke Kuala Kangsar, baginda menitahkan Kolonel Hasli dari Jabatan Kerja Raya Kuala Lumpur untuk mereka plan sebuah masjid yang hendak dibangunkan. Pada hari Jumaat 26 September 1913, Sultan Idris Murshidul Shah I telah meletakkan batu asas masjid tersebut. Masjid ini dibina dan dibuka dengan rasminya oleh Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah Sultan Perak yang ke-29 pada tahun 1917. Reka bentuk ini amat menarik kerana dipengaruhi seni bina serat seni atau Islam India. Belanya telah disediakan oleh pereka bentuk kerajaan negeri-negeri Melayu Arthur Mason Hubeck di bawah penilaian W.S. Hasli. Ia berbentuk oktagon dan mempunyai 4 buah menara setinggi 126 kaki dikelilingi kubah di bahagian dalam yang mana satu garis pusatnya berukuran 60 kaki. Bahagian dalam dinding dan lantai masjid ini menggunakan batu marmar berwarna merah dan putih yang dibawa khas dari Itali dan London. Belum Masjid Sultan Idris Shah II di Ipoh dibina dan dijadikan masjid negeri pada 15 November 1968, maka Masjid Ubudiyah adalah masjid negeri Perak. Masjid Ubudiyah sekarang dikenali sebagai Masjid Diraja. Ditadbir suatu jawatankuasa tadbir Masjid Ubudiyah dipengerusikan oleh sesiapa dilantik oleh Paduka Seri Sultan. Galeri Sultan Azlan Shah pula adalah sebuah galeri yang mendahului dikenali sebagai Istana Hulu dan terletak di Bukit Candan sekitar 1.5 km dari Bandar Diraja Kuala Kangsar, iaitu hanya 500 meter dari Istana Kenangan. Kewujudan galeri Sultan Azlan Shah ini adalah cetusan Aida Dulu Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah yang bertujuan untuk menanam kesedaran kepada kalangan muda tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Selain itu, rakyat juga dapat mengenali dengan lebih mendalam mengenai seorang raja yang berdaulat dan rakyat juga akan menjadi lebih berpengetahuan mengenai institusi raja berperlembagaan. Oleh sebab itu, baginda mengarahkan kesemua barang pribadi baginda untuk dijadikan sebagai koleksi untuk dibangunkan kepada generasi-generasi seterusnya. Antara barangan pribadi dunia yang maha mulia yang dipaparkan dalam galeri tersebut adalah gambar-gambar baginda ketika baginda giat dalam menyertai permainan hoki. Ada juga bangunan berasingan yang menunjukkan unit kereta kerajaan dan kereta peronda yang digunakan dalam iring-iringan kereta ketika Sultan Azlan Shah memerintah. Dan terdapat juga kedai cenderamata yang menjual barangan yang berkaitan dengan Kesultanan Perak di sini. Pasal salak yang berlaku di Perak kerana di sini bermulanya pertumpahan darah pejuang-pejuang Malaysia menentang penjajah British sehingga menyebabkan kematian Burj pada tahun 1875. Tuntutan daripada itu, Datuk Maharaja Laila dan Datuk Sogo dikenakan hukuman gantung sampai mati pada tahun 1887. Peristiwa ini berlaku ketika kemangkatan Sultan Ali menjadi perebutan tahta di negeri Perak antara Raja Abdullah dan Sultan Ismail apabila pembesar Perak telah melantik Raja Ismail menjadi Sultan Perak yang ke-25. Keadaan ini lagi bertambah buruk apabila berlaku kekecohan antara kongsi Gelak Jahin dan Haisan lalu berlaku peperangan puak. Pihak British yang tidak mahu ekonomi biji timah terjejas telah menggunakan isu tersebut untuk mencampuri urusan negeri Perak. Pihak Inggeris berjaya memerangkap Raja Abdullah dan beberapa orang pembesar Perak untuk berunding di Pulau Pangkor dan termeterailah perjanjian Pangkor. Melalui perjanjian tersebut, Sultan Abdullah yang diakui sebagai pemerintah Perak perlu menerima seorang Presiden British sebagai penasihat dalam hal ehwal pemerintahan kecuali mengenai agama.
Oleh itu, pihak Inggeris telah menghantar JW Burst sebagai Presiden Perak. Ketika Burst mandi, beliau telah menampal surat peraturan baru di kawasan itu. Lalu orang kampung melihat dan terus koyak dan dibawa ke rumah Datuk Maharaja Lela. Kemudian berlaku perselisihan faham di situ. Burst telah mula diserang oleh mandat induk dengan merejah lemih kepada Burst. Akibat daripada rejaman yang dilakukan berkali-kali oleh mandat induk, Burst telah jatuh ke dalam sungai dan mayat Burst dibawa arus sungai. Yang Burst bersentak pihak British dan kerajaan British segera menggerakkan pasukan tenteranya ke Perak bagi memburu pejuang Melayu yang terlibat. Pemimpin dan pengikut Perak gagal menentang pasukan British, lalu mereka terpaksa berundur dan bersembunyi. Dalam hal ini, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya berundur ke Ulu Perak dan kemudian ke sempadan Perak Siam. Akhirnya Datuk Maharaja Lela dan rakan-rakannya menyerah diri kepada British di Singapura pada 1876. Mereka kemudian dibicarakan pihak British sehingga didapati bersalah membunuh JW Burst. Peristiwa pembunuhan Burst membawa kepentingan kepada kebangkitan orang Melayu Perak bagi mempertahankan maruah dan kedaulatan yang dicemarkan oleh penjajah British. Istana Kelly atau Kelly Castle ialah sebuah istana kota yang terletak di tepi jalan Simpang Pulai ke Batu Gajah Negeri Perak. Rumah Istana Kelly atau Rumah Kelly telah dibina pada tahun 1905 oleh seorang peladang getah terkemuka Scotland bernama William Kelly Smith. Bangunan 3 tingkat dibina mengikut reka bentuk sebuah istana Mughal di Bandar Agra, India. Tukang-tukang binaan bangunan tersebut dibawa khas dari Madras. Oleh kerana terlalu taksub dengan agama Hindu dan budaya India, Smith merancang rumah ini bagi berbentuk mirip seni bina orang-orang Madras dengan semua batu-bata dan seramik diimport dari India. Dia turut membawa sejumlah besar pekerja buruh India dalam impiannya untuk membina rumah Kelly menurut seni bina India asli. Bangunan ini dapat dilalui dari jalan utama dengan berjalan menyeberangi jambatan yang melintasi sungai. Sedemikian pun, bukan kos mengimport bahan dan buruh dari luar negeri untuk membina rumah itu yang menarik perhatian pelancong tempatan dan asing. Antara hal yang luar biasa mengenai Istana Kelly ialah lift yang pertama di Malaya yang menghubungkan sayap kanan sampai ke lantai atas dan adanya 2 terowong yang menganjut ke bawah sungai berdekatannya. Salah satunya ialah terowong yang menghubungkan beberapa candi Hindu yang tidak jauh dari rumah utama. Di tingkat 2, Smith merancang untuk membangun sebuah lapangan tenis dalaman, sebuah projek yang bercita-cita tinggi walaupun dibandingkan dengan piawaian hari ini.